Ramadan ni satu madrasah kata ulama. Ramadan ni tarbiyah, pendidikan, dipanggil apa, kepada diri kita ini untuk menjadi hamba kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, apabila datang Ramadan futihat abwabul jannah. Bila datang Ramadan, malam pertama itu dah dibukakan pintu-pintu syurga. Ulama berbincang apa maksud dibukakan pintu syurga. Di antara yang kita baca dalam kitab-kitab perbincangan ulama adalah hikmah maksudnya daripada pembukaan pintu syurga ini. Ya, pintu syurga memang dibuka secara hakiki. Syurga memang dibuka, semuanya ke-8 pintu dibuka pada Ramadan. Apa hikmah dibuka pintu syurga? Kata ulama, maksud atau hikmah dibukakan pintu syurga adalah bulan Ramadan adalah bulan yang Allah kurniakan taufik, kekuatan, petunjuk, hidayah kepada hamba-hambanya untuk beramal soleh supaya mereka boleh masuk semua pintu-pintu syurga yang dibuka itu. Maksudnya dibuka bukan sebagai aksesori ataupun sebagai sesaja, tak ada apa-apa maksud, tidak. Dibukakan pintu syurga supaya kita yang beramal dalam bulan Ramadan, kita yang menghidupkan Ramadan boleh masuk melalui pintu yang dibuka itu. Dan bagaimana Allah nak masukkan kita dalam syurga itu? Kata ulama, dengan dia menggunakan taufik, kekuatan yang luar biasa dalam bulan Ramadan pada hamba-hamba dia. Tengok, kita bulan lain boleh tak sembahyang 20 rakaat? Boleh tak sembahyang 8 rakaat lepas insya'? Boleh tak sembahyang 10 rakaat? Hampir tak boleh lah. Kalau kita lah orang awam, kalau orang soleh, wali-wali Allah itu lain lah. Kita boleh dikatakan hampir tak boleh lah. Boleh tak selain Ramadan kita baca Quran banyak? Seperti kita bersungguh baca Quran pada Ramadan, macam tak boleh ya pun. Boleh tak kita sedekah banyak macam bulan Ramadan di bulan yang lain? Hampir tak boleh ya pun. Macam tak boleh ya pun. Terbukti dah sebelum ni macam tak boleh. Nampak tak boleh ya? Kenapa tu? Ramadan luar biasa. Ramadan itu rahmat. Setiap saat itu rahmat. Setiap saat itu anugerah. Setiap saat itu pemberian Allah Subhanahu Wa Taala kepada hamba-hamba dia. Setiap saat dalam Ramadan. Tidur pun ada kebaikan. Tidur dalam keadaan puasa. Kita bangun malam. Malam ni kita dipanggil apa? Hidupkan dengan tarawih, hidupkan dengan Quran, hidupkan dengan zikir. Apa saja, semua dilipat kali gandakan oleh Allah SWT. Semuanya kebaikan. Semuanya ganjaran, semuanya lipat kali gandakan. Allah sana. Itu Ramadan. Maka Ramadan bulan istimewa. Ramadan bulan yang kita mendapat taufik. Kita mendapat kekuatan yang luar biasa supaya kita boleh memasuki syurga Allah SWT. Itu Ramadan lah, masya-Allah. Bahkan Nabi Muhammad SAW sendiri memperbanyakkan ibadahnya pada bulan Ramadan. Mulai malam ni, malam 10 yang terakhir. Kita dah masuk malam ni, malam 20 Ramadan. Ini fasa terakhir. Fasa pecutan terakhir. Fasa yang paling banyak anugerah Allah. Fasa yang paling besar fadilat. Fasa yang paling banyak para malaikat Allah turun daripada langit. Fasa yang Allah Subhanahu Wa Taala nak lepaskan kita semua daripada api neraka. Itqu minan nar. Tapi kita lain macam sikit kalau di Malaysia. Di Malaysia ni awalnya dia mengambil 10 awal. Hakikatnya yang diamalkan oleh Nabi Muhammad dan para sahabat 10 awal tu dah sungguh-sungguh. Lepas tu 10 kedua, lebih lagi 10 terakhir. Kalau kita sudah pengalaman duduk di Yaman dulu, 10 terakhir maksudnya ataupun kita di tanah Arab lah. Awal tu ramai tapi taklah macam meriah sangat. Tapi bila 10 terakhir orang sembahyang tarawih sampai ke jalan. 10 awal dalam masjid dah penuh. 10 terakhir dah sampai ke jalan. Jalan pun penuh. Solat tarawih. Kenapa? Kerana yang 10 akhir itulah yang paling istimewa sekali. Suatu kalau kita nak beli baju raya, 10 awal lah lebih baik. Supaya 10 akhir tu kita puluhan dapat yang besar ni. Tapi ada orang kata apa? Tapi tak ada sale lah Ustaz. Semua tak ada potongan harga. Kalau beli awal tak meriah lah, lagu raya pun tak buka lagi 10 awal. Oh, nak meriah di mall ke nak meriah di masjid untuk dapat anugerah Allah? Nak meriah yang mana? Baju raya yang kita beli itu akan reput. Baju raya yang kita beli itu akan habis nanti. Dan kita akan tinggal bila kita mati. Tapi hidupkan 10 terakhir dengan iktikaf, dengan ibadah, dengan tarawih, dengan Quran, dengan sepenuh masa berzikir di masjid dan sebagainya, ataupun kita menumpukan ibadah lah walaupun kerja sekalipun di tempat kerja kita. Maka ini lebih besar dan kekal. Wa khairuz zadi taqwa, Allah sebut sebaik-baik zadi taqwa itu sebaik-baik bekalan di akhirat adalah taqwa. Tak kisahlah kalau nak beli akhir-akhir ni pun silakanlah beli. Tapi mesti jangan tinggal tarawih, mesti jangan tinggal Quran,
mesti yang tinggal solat fardu berjemaah, jangan tinggal. Walaupun memang kita kata saya nak kena belilah 10 akhir ni ustaz, baru dapat bonus, baru dapat duit lebih, niaga baru dapat untung akhir-akhir ni, tak apalah, silakan beli, tak ada masalah apa. Tapi jangan kita beli baju raya sampai meninggalkan tarawih, beli baju raya sampai tinggalkan masjid, beli baju raya sampai tinggalkan jemaah solat fardu, habis. Akhirnya Ramadan akhir kita menjadi penutup yang sangat buruk, naudzubillah. Kita cantik di awal tapi kita buruk di akhir, naudzubillah. Sedangkan mukmin ini Allah kira di akhirnya husnul khatimah. Yang akhir itulah yang paling istimewa. Tengok Allah jadikan makhluk terakhir yang Allah cipta atas muka bumi ini manusia. Jin diciptakan dulu, malaikat diciptakan dulu, bahkan syurga neraka pun dah ada diciptakan oleh Allah, langit dan bumi, semuanya lengkap. Last makhluk yang Allah cipta sebagai khalifah, sebagai makhluk yang untuk diciptakan supaya mengenal Allah, ibadah pada Allah, manusia. Kenapa last diciptakan? Karena yang last itulah yang paling utama dan paling istimewa. Dalam kalangan jin tidak ada rasul, dalam kalangan manusia yang terakhir ada rasul dan nabi. Tengok nabi dan rasul terakhir yang Allah utuskan siapa? Bukan Nabi Adam, bukan Nabi Nuh, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Dia yang terbaik, penghulu bagi segala rasul dan nabi, penghulu bagi alam ini, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhir. Syurga neraka Allah bagi di dunia ke Allah bagi di akhirat? Akhir. Last sekali alam. Yang terbaik dia bagi di last sekali. Ganjaran di last, nikmat last, kenikmatan last. Last tu yang paling istimewa tu. Syurga last sekali tu. Bukan disegerakan di dunia tapi di akhirat, akhir. Tengok akhir. Ramadan yang terakhir ke yang terawal adalah Lailatul Qadar? Yang terakhir sebab berdasarkan nas lah hadis. Terakhir. Kenapa diletakkan terakhir? Terakhir tu istimewa. Seorang mukmin meninggal dalam kebaikan, di akhirnya baik atau buruk, yang mana dinilai? Yang akhir itu baik dinilai oleh Allah. Paling istimewa yang last tu buat kebaikan. Meninggal dalam la ilaha illallah itu dinilai oleh Allah. Kalau awal banyak ibadat, akhir tidak baik, tak dinilai oleh Allah. Akhir dinilai oleh Allah SWT. Maka akhir. Tengok dalam Nabi Muhammad lahir di akhir malam ke awal malam? Akhir malam. Sebagian ahli sirah mengatakan Nabi lahir dekat hampir dengan fajar. Ada yang mengatakan 16 minit sebelum terbit fajar, itu masuk subuh. Akhir malam. Dan fadilat paling besar waktu malam bila? Akhir malam. Akhir malam itu turun rahmat, akhir malam dibuka pintu langit, akhir malam dimustajabkan doa. Akhir malam waktu Allah firman, "Wabil ashari hum yastaghfirun." Waktu sahur mereka istighfar. Sahur pun yang terbaik akhir. Sahur yang terbaik akhir, waktu akhir. Hampir nak masuk subuh, lebih kurang sejam sebelum subuh, itu waktu terbaik sahur. Tengok akhir. Kenapa diletakkan akhir semua? Akhir yang paling istimewa. Akhir itu paling sempurna. Akhir itu macam menyempurnakan semuanya. Maka Ramadan begitulah Nabi Muhammad bersungguh-sungguh di akhir, lebih bersungguh di akhir. Berdasarkan hadis, 10 terakhir Ramadan Nabi i'tikaf di masjid 10 hari, siang dan malam. Nabi sikat rambut pun Nabi hanya suar ni macam, kalau bahasa KL apa? Macam ni. Bahasa KL panggil suar, bahasa KL panggil apa? Selangor. Apa ni? Hulur lah. Nabi menghulurkan kepalanya di tingkap, Sayyidina Aisyah sikat rambut. Nabi masuk balik dalam masjid. Nabi tak balik untuk sikat rambut, untuk lama-lama di rumah. Nabi perbanyakkan di masjid. Dalam hadis yang lain, 10 terakhir Nabi mengikat kainnya. Mengikat kain maksudnya apa? Tidak bersama isteri. Nabi stop untuk bersama dengan isteri. Kenapa? 10 terakhir menumpukan i'tikaf, beribadah pada Allah, anugerah terbesar di akhir. Bahkan isteri-isteri Nabi Muhammad pun memperbanyakkan ibadat di akhir Ramadan. Berdasarkan hadis, Sayyidatina Aisyah tanya Rasulullah, "Ya Rasulullah, kalau saya sedang ibadat, malam tu malam Lailatul Qadar, apa saya nak buat?" Nabi kata perbanyakkan baca, "Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni." Atau fa'fu anna. Fa'fu anna tu kita, kami. Fa'fu anni tu seorang lah, saya. Mana-mana pun tak apa. Perbanyakkan kata Rasulullah bila kamu jumpa Lailatul Qadar. Jadi di mana kita di akhir Ramadan? Itulah soalan dia. Di mana kita? Di mana tempat kita banyak? Bagaimana ibadat kita di awal Ramadan dan di akhir Ramadan? Kalau akhir makin sedikit makin lemah, penutup kita tak baik. Kalau akhir makin semangat, makin sedih nak habis Ramadan, itulah penutup yang paling nikmat sekali. Kita nak dapat pengalaman malam terakhir Ramadan, menangis. Dah nak masuk maghrib dah, dah nak habis Ramadan dah. Azan maghrib sekejap lagi akan berlabuhlah tirai Ramadan. Asar ini asar terakhir Ramadan. Kita nak asar, perasaan asar tu, kita dah tak mau siapa-siapa dah. Kita tak nak duduk dengan siapa dah. Kita duduk di masjid, di surau, nak menangis. Kenapa? Kerana Ramadan dah nak pergi. Kita nak hantar Ramadan pergi dalam keadaan terbaik, menangis. Dalam keadaan bersyukur kepada Allah di atas nikmat Ramadan. Sedih juga kerana Ramadan akan pergi. Di samping berazam untuk teruskan ibadat di luar Ramadan.
Para salihin awliya malam terakhir Ramadan menangis tak esak-esak. Mereka tahu nilai Ramadan. Mereka tahu nilai Ramadan. Macam orang tahu nilai duit. Duit simpanan bank sebanyak 500,000. Kena scam. Scammer buat macam mana tahu? 500,000 tu lesak. Menangis tak? Menangis. Terduduk pula tu. Tak cakap dengan orang. Sedih. Allah senang. Dekat status Facebook dan WhatsApp, semuanya emoji kuning, orang kuning tu, kepala kuning tu, semua menangis. Nangis semuanya. Berkabung selama 2 bulan, 500,000 hilang. Dia tahu nilai duit. Dia sedih bila duit pergi. Orang soleh tahu nilai Ramadan, tahu nikmat Allah, tahu rahmat Allah dalam Ramadan. Tahu anugerah dalam Ramadan, tahu nilai. Mereka kenal Allah, maka mereka menangis bila pergi Ramadan.